Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amantu billahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwah. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abidin wa dahran dahirin amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau Al-Jauhar, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajah, para ustaz, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia dapat kita sama-sama menaikkan solat berjemaah. Dan seterusnya jangan lupa untuk kita niat beriktikaf dengan Allah yang mulia ini. Dan seterusnya kita sama-sama mengutip mutiara-mutiara ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita tuntut. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita tuntut ini dapat meneruskan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya bila kita dipindahkan ke alam barzakh nanti, ilmu ini akan melindungi diri kita. Dan kemudian apabila kita dibangkitkan pada hari kiamat, ilmu ini akan berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia akan berikan syafaat ke atas orang-orang yang mengamalkannya, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung kuliah kita dalam kitab Jawahirul Ma'munah di Hatil Qulub. Kita telah sampai pada muka surat yang ke-10, yaitu di tengah-tengah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya thawaba 70 siddiqan. Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia, diberi akan dia pahala 70 siddiq. Tambih, terdapat tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi suratil a'malil akhirah thumma yusiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat, dan beberapa daripada amal dirupakan dan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, man ta'allama baban, siapa yang belajar ilmu satu bab, minal ilmu, daripada ilmu, liyu'alliman nas, dengan tujuan dia nak mengajar manusia, u'tiya thawaba 70 siddiqan, maka akan diberikan dia pahala 70 siddiq. Ini darajat siddiq, darajat orang-orang yang benar. Sebagaimana dalam peringatannya, tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niat.
Maknanya di sini kata pengarang kitab, orang-orang yang menuntut ilmu ini, dia apabila melihat hadis Nabi SAW ini, siapa-siapa yang belajar ilmu satu bab, dia boleh dapat sampai 70 sab'ina siddiq. Jadi maka pengarang kitab apabila melihat hadis ini menunjukkan bahawa siapa-siapa yang nak belajar ilmu, maka tak dapat tiada bagi orang yang nak menuntut ilmu itu, mesti dia kena betulkan niatnya, kena tengok niatnya. Ramai orang yang belajar, tapi kita tak tahu setiap orang antara kita ni niatnya apa. Antara kita yang duduk sebaris, sebelahnya niatnya apa, ni niatnya untuk tujuan apa ni. Setiap orang tujuannya, niatnya itu lain-lain. Maka kata pengarang kitab, hendaklah dia membaikkan niatnya. Maknanya kena baikkan niatnya. Innamal a'malu binniyat, sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahawa setiap amal itu bergantung kepada niat. Semua amal-amal ini bergantung kepada niat. Dia sebab ada satu perkara yang dipanggil niat, ada ibadah, ada satu lagi dipanggil dengan adat. Kita buat kerja hari-hari sama macam biasa. Sama macam biasa. Ada orang mandi, dia mandi je, disimbah air, basahkan badan dia, habis. Habis mandi dah masuk. Ada orang mandi dengan niatnya. Ada orang basuh muka untuk cuci muka. Hari-hari dia cuci muka. Ada orang dengan cuci muka, dia bubuh dekat situ niat, maka dia jadi wudu. Semua perbuatan, semua orang boleh buat apa sahaja, tetapi dia kena bergantung kepada niatnya. Daripada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan bahawa kam min amal yutasawwaru bisurati a'malid dunya. Berapa ramai orang-orang yang buat amal. Amal ni maknanya kerja. Hari-hari apa yang dilakukan tu kerja dia lah. Kita bangun sahaja daripada tidur, apa yang kita lakukan? Kita bangun daripada tidur kita celik sahaja mata, kita membaca doa, ataupun kita buat yang macam biasa sahaja. Mandi-mandi, siap-siap terus pergi kerja, sampai tempat kerja punch card, buat kerja. Rehat, balik. Tujuannya apa? Tujuan cik makan, dia cakap. Ada orang yang pergi kerja, nak keluar kerja, dengan melangkah kaki dia berniat, sesungguhnya aku bekerja ini kerana-Mu ya Allah, untuk mencari nafkah yang halal, sebagaimana yang dituntut oleh-Mu ya Allah, sebagaimana yang diperintah oleh-Mu ya Allah. Dia pergi kerja, sampai kat tempat kerja, dia buat kerja kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan niat kerja dia itu kerana Allah, dia tahu Allah memerhatikan segala pekerjaan dia. Dia nak mula tak berani nak buat. Dia nak buat apa pun, ini pekerjaan ini Allah lihat, walaupun bos tak nampak, tapi Allah nampak. Jadi dia buat kerja. Kerja dia dapat, gaji dia dapat, tetapi amal dia tu jadi kerja dia tu. Amal ni maknanya kerja. Kerja dia itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang buat kerja tak ada nilai, macam gitu je, biasa je buat kerja hari-hari. Tanya kerja buat apa? Cari duit, cari makan. Kesian kat rumah anak bini tak makan, saya kerjalah cari makan. Sama juga macam lembu, pergi keluar, pergi cari makan, isi perut dia kenyang, petang balik. Tanya lembu niat tak? Tak ada niat apa-apa, janji perut penuh, kenyang. Sama juga macam kita. Maka kat situ dia kosong, tak ada apa-apa. Maka setiap amal, setiap kerja itu bergantung kepada niat dia. Bagaimana niat yang dia niatkan itu. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan kam min amal,
Berapa ramai orang-orang yang buat kerja, berapa ramai orang yang kerja hari-hari, maknanya amal dia ni kerja hari-hari, yutasawwaru bi surati a'malid dunya. Dirupakan dengan rupa amal dunia. Dirupakan dengan amal dunia ni maknanya dia buat kerja tu nampak macam kerjanya kerja dunia, cari duit hari-hari, kerjanya macam wah cari duit, ini dunia semua dia cakap, dunia ni. Tapi Nabi SAW mengatakan berapa ramai orang yang kerja ni seolah-olah nampak macam kerjanya kerja cari dunia. Wa yasiru bi husnin niyah. Kemudian summa wa yasiru bi husnin niyah minal a'malil akhirah. Kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Maknanya wa yusiru bi husnin niyah, dia betulkan niat dia, dia baikkan niatnya, dan dia jadi akhirnya amal itu adalah amal ataupun kerja dia itu akhirnya jadi kerja akhirat. Kita lihat ni maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maha adil. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hamba-Nya ini siapa-siapa yang nakkan dunia. Man arada dunia, siapa-siapa yang nakkan dunia ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia, dan Allah akan balas menilai mengikut apa yang dilakukan kerja dia tu. Banyak mana kerja dia, buatlah kerja apa pun, Allah akan balas semua. Tetapi kalau niatnya untuk dunia, Allah akan balas semua tu komplit, sepenuh-penuhnya dunia. Maka baginya itu tak ada tempat di akhirat. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, ni kemahaadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang beriman, ketika dia melakukan kerja, dia melakukan ibadah, Allah melakukan kebaikan, Allah akan balas di dunia. Jadi orang beriman ni Allah akan balas kat dunia, dan Allah akan berikan ajruhu fil akhirah. Allah akan bagi kepada dia ganjaran ataupun thawab, dia akan dapat pahala dekat akhirat. Orang beriman dua, kat dunia Allah balas, kat akhirat Allah balas. Dunia Allah gantikan apa yang dia usahakan. Dia berusaha, man jadda wajada. Siapa yang berusaha, kata Nabi SAW, dia akan dapat. Usahalah, berusaha, Allah akan bagi. Dia bekerja, dia dapat keuntungan dia. Akhirnya dia dapat apa yang dia nakkan, matlamat dia semua. Tetapi orang-orang beriman kerana dia ada niatnya, dekat akhirat sana dia akan dapat thawab, dapat pahalanya. Dua-dua dia dapat. Tetapi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia melakukan kebaikan, Allah akan balas semua kebaikan dia, sehingga tak ada satu pun kebaikan yang tersisa. Tak ada. Maknanya sampai dia nak mati nanti Allah akan bagi semua habis-habisan. Tak ada satu pun kebaikan yang tersisa. Dan di akhirat sana dia akan diberikan azab, kerana dia tak beriman. Ni orang kafir. Nampak maha adilnya Allah. Sebab kalau orang, kita tengok orang-orang tak beriman ni, orang-orang kafir, dia baik, membantu orang. Kita tengok sampai kat Palestin, orang-orang yang tak beriman pada Allah, orang bukan Islam, banyak dia bantu. Setiap kebaikan dia itu pasti Allah balas. Dan ini pun berlaku kita, suasana kat tempat kita. Kalau kita berbual, kita bertanya dengan orang-orang bukan Islam, dia kata memang hari-hari kena buat baik. You kalau buat kerja tak baik, you kalau bohong nanti you punya bisnes mesti akan bankrupt. Dia pun percaya. Maka
kepercayaan ini benar. Allah Subhanahu Wa Taala memang memberikan balasan kepada mereka semua. Apa dibuat, semua Allah balas. Sampai kebaikan dia itu habis, tak ada pun sikit pun yang boleh nak dibawa ke sana, tak ada. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah. Berapa ramai orang yang buat kerja, yang beramal, amalnya itu nampak macam amal akhirat. Oh, bukan main, tolong orang, bantu orang, dia bantu berikan sumbangan sana, berikan sumbangan sini, membina masjid, membina rumah-rumah, rumah-rumah pelindungan, membina apa lagi, yang bina sekolah-sekolah tahfiz. Ini semua ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW mengatakan bahawa berapa ramai orang yang beramal, amalnya itu nampak, gambaran dia nampak macam amal akhirat. Baik semua dibuat, baik. Summa yusiru min a'mali dunya. Kemudian dia jadi amal dunia bisu'in niyah. Dia jadi amal dunia, amalnya ni dibuat tu semua untuk dunia aja. Dia dapat kat sini aja. Dengan apa? Dengan sebab apa? Bisu'in niyah. Dengan sebab buruknya niat dia, tujuan dia. Ada orang sembahyang. Wailul lil musallin. Allah kata, celakalah orang-orang yang sembahyang. Celaka orang-orang yang sembahyang. Allah bagi tahu celaka. Celaka sebab apa? Sebab apa? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Allah bagi tahu, iaitu orang-orang yang ketika solatnya itu dia lalai. Dia lalai, dia leka sembahyangnya. Dia sembahyang baik, amal ni amal akhirat yang Allah SWT bagi ganjarannya baik. Tapi kenapa dia boleh jadi celaka pula? Sebab apa? Sebab apa? Alladzina hum yura'un. Yura'un daripada riya. Sembahyangnya jadi riya. Ini sifat-sifat orang-orang yang munafik. Dia sembahyang, dia buat amal, semua dia nak tunjuk-tunjukkan. Sembahyangnya ditunjukkan. Orangnya baik, pakaiannya baik, datang ke masjid, nampak ni orang ni boleh dipercaya. Maka dia buat tu baik, tetapi Allah meletakkan dia sebagai celaka. Sebab apa? Sebab ni buruknya niatnya kerana yura'un. Sedekah, bagi orang sedekah, buat bantuan sana sini, memberikan bantuan sana sini. Allah Subhanahu Wa Taala pun beritahu juga orang-orang yang sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu sadaqatikum, jangan batalkan sedekah kamu, bil manni wal adha, dengan manni wal adha, dengan disebut-sebut ataupun dia menyakitkan. Dia semua ni bersangkut paut dengan hati semua. Sedekah, ramai orang yang sedekah, bersedekah, tujuan sedekah dia bagi ni, bagi orang. Kan sayang benda tu, kenapa nak bagi orang? Sebab apa? Dia bagi orang sebab dia nak tunjukkan sama ada dia baik ataupun dia nakkan pahala di sana. Antara dua. Dia nak tunjukkan bahawa dia adalah orang yang baik, yang memberikan sumbangan kepada orang, ataupun dia mahukan ganjaran di sana
antara dua, maka itu bergantung kepada niat. Maka berapa ramai, Nabi SAW mengatakan, berapa ramai orang-orang yang buat baik, nampak amal dia amal akhirat. Orang yang buat tu nampak gayanya gaya orang akhirat, tetapi dia jadi amal dunia sebab su'un niyah, sebab buruknya niatnya itu, sebab jahat niat. Maka sayugianya bagi barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, bahawa menghadir akan niat, maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala, kerana niat itu kepala segala amal, iaitu asalnya. Dan yang lain dibinakan atas barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada hadlan, yakni tiada dapat petunjuk. Maka pintu kebajikan itu daripada baik niat, dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Jadi sebenarnya niat ni macam mana? Kita niat ni macam mana? Niat ni al-qasdu fi qalbi muqtarinun bi fi'li. Dia orang niat ni maknanya ialah dia memaksudkan. Al-qasdu ni maksud, qasad ni maknanya dia maksudkan kat dalam hati. Muqtarinan bi fi'li, seiring dengan perbuatan. Kalau dia kata saya hari ni nak pergi surau, lepas sembahyang maghrib ada kuliah, lepas tu sampai pukul 7 dia masih kat depan TV lagi, sampai 7.30 kat depan TV lagi. Tadi kata nak pergi surau, niat cukuplah dah dapat pahala. Tapi kita kena tengok bila dimaksudkan dengan niat ini muqtarinun. Muqtarinun maknanya seiring dengan perbuatan. Bila kita niat, mesti kena terus buat, kena jalan, kena langkah. Sampai tak sampai tu lain cerita. Kalau tak sampainya dia pergi kedai mamak ngeteh, itu niatnya dah terpusing, kona. Tapi kalau dia tak sampai sebab kecelakaan, sebab ada perkara-perkara yang lain berlaku macam aksiden, tetap akan dikira niat tersebut. Jadi niat mesti seiring dengan perbuatan, mesti kena langkah, jalan. Kalau tak jalan-jalan dipanggil bukan niat, dipanggil dengan azam je. Itu berazam. Kita bila kita niat aja, selepas tu kita serahkan aja. Apa yang berlaku tu semua Allah Subhanahu Wa Taala yang telah tetapkan. Kita niat, kita terus jalan. Yang penting jalan. Jadi tak jadi tu semua sekali serahkan kepada Allah, dan Allah akan memberikan kebaikan setiap niat yang baik. Buktinya, pernah kan dengar, rasanya dah biasa dengar ustaz-ustaz cerita pasal orang yang bunuh orang sampai 99 orang. Ingat kan? Pernah kan dengar cerita tu kan? 99 orang dia bunuh. Dia nak bertaubat. Lalu dia mencari orang alim. Orang alim kat situ, satu kawasan dekat satu kampung tu. Dia cari orang kat situ. Orang tu kata tak boleh taubat, dah banyak sangat engkau bunuh orang. Sampai 99. Dia kata apa tak boleh taubat? Terus dia pancung, cukuplah 100 orang. Genap 100 orang.
Akhirnya dia cari orang lain macam mana dia nak taubat. Orang lain mengatakan, kalau kau nak taubat, carilah ada orang alim dekat sana, pergilah jumpa dia. Lalu dia pun bertemu dengan orang tu. Orang tu kata apa? Kalau nak, tinggalkan tempat ini. Ni orang yang nak niat yang baik, dia mesti hijrah. Tinggalkan tempat al-ardu, dikata ni. Arduka su'un, dikata dalam hadis kat dalam Riyadhus Sahih. Bumimu ini dekat sini ni adalah buruk, tak baik, jahat kat sini. Maka pindahlah kat tempat yang baik. Dia pun okey. Niat dia apa? Niatnya nak taubat. Bila nak taubat tu, dia mesti kena jalan. Kata nak pergi masjid, mesti kena langkah, kena dah siap pakai baju, dah siap bersih-bersih. Tu menunjukkan dia memang nak pergi. Tiba-tiba dah siap-siap, tergolek. Mandi, tergolek, dia pun meninggal. Dia berada di jalan Allah fi sabilillah. Orang ini dia berniat nak tinggalkan tempat ni, tempat yang buruk ni, nak pergi kat tempat yang baik. Maka orang alim tu kata kena pindah kat tempat orang yang baik. Pergilah kat tempat orang-orang yang baik. Dia pun naik kuda, dia pun jalan. Kat tengah-tengah perjalanan, maka Allah takdirkan dia mati. Matilah dia. Bila mati, apa berlaku? Dah tahu kan ceritanya. Datang dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Satu nak bawa pergi kat neraka, satu lagi nak bawa pergi syurga. Ni kesimpulannya kat sini. Kalau kita lihat hadis ini, Nabi SAW menyampaikan ini. Nak tengok hadis ni apa? Bila niat dia baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan. Yang mana dia berada di jalan Allah ni, Allah akan bagi kebaikan. Padahal kat tengah-tengah tu, dia mati kat tengah-tengah itu. Kemudian Allah perintahkan untuk malaikat yang jadi hakim, diperintahkan untuk diukur yang mana lebih dekat. Kalau dia dekat kat tempat jahat, maka dia kena dibawa oleh malaikat azab. Kalau dia dekat dengan tempat yang baik, maka dibawa oleh malaikat rahmat. Lalu diukur, rupa-rupanya dia ni dekat dengan tempat baik tu cuma sejengkal aja. Dalam hadis tu menyatakan bahawa bumi, dikatakan bahawa bumi ini kerana tahu niat dia yang baik, bumi ini dia melipatkan. Dilipat ni maknanya dilipat, menolakkan dia, menjadikan ke arah kebaikan itu dekat. Jadi orang yang niatnya baik, tujuannya baik, hijrahnya itu kepada yang baik, dia berpindah ke tempat yang baik, bukan sahaja Allah Subhanahu Wa Taala memberkati, merahmati, para malaikat juga semua mendoakan, memberkatinya, doa kepada dia. Bahkan seluruh alam ni, bumi pun tolong sekali. Dia tahu orang ni nak ke arah kebaikan. Dan ni niat. Baru niat dia belum sampai pun. Lepas tu bila kita niat nak datang menuntut ilmu ini, semua sekali akan menyokong dan akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita. Betulkan niatnya lah. Betulkan niat. Maka apabila berniat, hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya. Dan jika tiada ia berbuat, akan dia sekalipun seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, surat olehmu bagi hambaku bahagian-bahagian daripada pahala. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya, dan tiada di dalam suratannya. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Maknanya nanti orang-orang yang
dia berbuat niat tadi, niatnya yang baik tadi, sekalipun dia tidak melakukan, kata Nabi SAW bersabda, firman Rasulullah SAW bersabda, firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi malaikat hafazah, malaikat penjaga ni dekat dunia kan ada malaikat penjaga, kanan kiri ni, pada hari kiamat surat olehmu bagi hambaku bahagian-bahagian daripada pahala. Allah suruh dia tuliskan pahala dia ni, ini. Maka kata malaikat hafazah, malaikat penjaga ini, dia mengatakan, kami ketahui akan demikian itu daripadanya dan tiada di dalam suratannya. Dia kata apa, malaikat ni kata apa? Kita tahu sebab kita tukang catat, kita yang jaga. Tapi tak ada kat dalam suratan, kat buku ni tak ada tulis pun dia buat benda ni, buat ni, tak ada pun. Ni malaikat, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Orang ni niat, dia dah niat dia nak buat, tapi berlakulah sesuatu perkara tak jadi, maka tak ditulis malaikat. Allah perintah suruh tuliskan balik. Hikayat ceritalah bahawasanya dua orang bersaudara, adalah salah seorang daripada keduanya abid yang berbuat ibadah, dan satu lagi itu melebih-lebihi atas dirinya dengan syahwat. Jadi di sini dekat hikayat ini dikatakan bahawa ada dua orang bersaudara. Saudara ni adik-beradik lah. Yang seorang ini ahli ibadah, banyak buat ibadah. Yang satu lagi itu melebihi atas dirinya akan syahwat, keinginan nafsu. Maknanya dia suka berpoya-poya. Dan adalah yang abid itu cita hendak melihat iblis. Ni satu kerja lagi. Ahli ibadah bercita-cita nak tengok iblis. Sebab dia banyak ibadah, dia nak tengoklah iblis. Ada orang yang macam ini pula. Maka pada satu hari melihat ia akan iblis, dan berkata iblis baginya, hai, menyesal atas engkau sia-sia akan umur engkau 40 tahun dalam menegahkan diri engkau dan mempenat akan badan engkau, padahal tinggal lagi umur engkau 40 tahun lagi. Dia kata iblis ni kata kepada orang ni, ruginya engkau ni, menyesal engkau ni, sia-sia yang engkau kerjakan. Umur yang Allah dah bagi ni, umur engkau ni 40 tahun kau sibuk je dengan kerja ibadah kau. Ibadah sana sini, sana sini. Kau tak boleh relax, tak boleh seronok-seronok sikit pun, dia kata. 40 tahun kau dah buat ni. Rugi 40 tahun. Padahal kalau kau sambil ibadah, kau buatlah itu ini kan, macam-macam kan seronok, dia kata gitu kan. Iblis ni dikata dekat orang ni. Jadi dikata tinggal lagi umur engkau 40 tahun, ada balance 40 tahun lagi ni. Maka ikut olehmu akan nafsu engkau. Tengoklah keinginan kau tu nak apa. Setiap orang ada keinginan. Sekali-sekala seronok-seronok lah. Asyik sembahyang, asyik puasa hari-hari je kan, dia kata gitu kan. Pada segala keinginannya, maka berkata yang abid pada dirinya. Dia kata abid, kata ahli ibadah ni, dia kata pada diri dia, baiklah aku nak turun, pergi dengan muafiqah dengan saudara, muafaqah dengan saudaraku di bawah. Dia kata dia nak bincang dengan adik dia. Saudara ni adik-beradik. Adik-beradik. Aku nak bincang dengan adik aku kat bawah.
Maknanya ni seolah-olah rumah 2 tingkat, siapa duduk sini rumah 2 tingkat. Si abang duduk atas, si adik duduk bawah. Si abang ni duduk atas hari-hari beribadah, sembahyang tak berhenti. Si adik kat bawah berpoya-poya, tiap-tiap malam bawa perempuan balik, mabuk-mabuk, bawa balik kawan-kawan berjudi. Ni orang-orang yang suka mabuk-mabuk. Maka dia kata dia nak turun, nak berbincang dengan saudaraku di bawah itu pada makan dan minum dan segala yang lazat-lazat, nak minum makan yang sedap-sedap, yang enak-enak, pada masa 20 tahun kemudian. Maknanya lepas ni 20 tahun aku nak seronok-seronok lah, nak makan yang sedap-sedap, yang nak minum yang sedap-sedap. 20 tahun kemudian aku taubat. 20 dibagi 2 lah. Sebab dia dah dapat tadi, dah dapat formula daripada iblis. Iblis bagi tahu. Dan aku berbuat ibadah pada 20 tahun yang tinggal lagi, maka turun ia kepada saudaranya atas niat itu. Niatnya itu dia nak jumpa kepada saudaranya, nak bincang. Dan saudaranya yang di bawah juga ia jaga ia daripada mabuk. Maknanya si adik yang duduk bawah ni dia dah sedar daripada mabuk. Bila dia sedar daripada mabuk, maka ketahui ia akan dirinya dalam kelakuan yang sangat jahat. Sesungguhnya telah kencing ia atas kainnya dan badannya, padahal ia tercampak atas bumi lagi dalam kelam. Maka berkata pada dirinya, amannya dia sedar bahawa dia ni telah ditipu dengan dunia ni, dan dengan pakaiannya, dengan keindahan yang dia ada ni, pakaiannya, makan minumnya, keseronokan dunia ini. Maka kali ini dia sedar. Apabila dia sedar dalam keadaan kelam dan gelap dunia ni, maka berkata ia pada dirinya, telah aku membinasakan umurku dalam maksiat dan saudaraku di dalam taat. Dia kata aku ni buat maksiat aja, abang aku yang ke atas tu banyak ibadah taat kepada Allah, maka nanti aku masuk neraka. Dia kata dia takut. Dan ia masuk surga, abang aku pula masuk surga. Kemudian berniat ia hendak bertaubat, dia pun niat nak taubat dan hendak berbuat ibadah serta saudaranya. Maka dia kata dia nak buat ibadah serta, maknanya sama-sama dengan abang dia. Maka naik ia kepada saudaranya atas niat taat dan ibadah, dan turun saudaranya atas niat maksiat. Maka tergelincir kakinya jatuh atas saudaranya. Maknanya waktu dia turun tu kakinya tergelincir, dia jatuh dan dia berlanggar dengan saudaranya tadi. Maka mati keduanya, maka dihasyarkan abid atas maksiat. Maknanya nanti dibangkitkan abid ahli ibadah ini, dibangkitkan, dia dikumpulkan dalam kumpulan orang ahli-ahli maksiat dan dihasyarkan yang asi, yang buat maksiat tadi, si adik tadi yang kerjanya hari-hari berpoya-poya tadi buat maksiat, dihasyarkan pada hari kiamat nanti di tempat orang-orang yang baik kerana ikut niat dia, niat taat dan ibadah. Jadi niatnya kena sentiasa baik. Niat sikit je tak baik, tiba-tiba Allah gelincirkan, mati habis. Ni takut ni. Jangan sampai niatnya tak betul. Niatnya tak betul. Ini dihasyarkan. Untuk berkaitan dengan pahala, Allah Subhanahu Wa Taala dah katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang buat baik, maka dia akan dapat ganjaran 10 kali ganda. 10 kali ganda. Wa man jaa bis sayyiati, siapa-siapa yang buat jahat. Ni kalau buat jahat, maka dia akan diberikan dosanya mengikut kepada kejahatan yang dia buat. Tetapi yang disampaikan ini ialah dihasyarkan, bangkit-bangkit duduk dalam grup. Agak-agak sekarang kalau masuk dalam grup orang jahat-jahat,
Grup WhatsApp orang jahat. Buka je, apa ni? Gambar apa ni? Nak duduk. Tiba-tiba orang masukkan invite masuk dalam grup surau apa? Al-Jauhar. Sejuk hati. Gitu kan. Duduk dalam grup orang baik dengan duduk dalam grup orang tak baik, kita pun tahu, kita akan rasa kan. Maka kena sentiasa perbaharui niat, baikkan niat, sentiasa baikkan niat. Dan bila lagi kalau kita tak beramal, bila lagi kalau kita tak berniat yang baik dan melakukan perbuatan yang baik. Kalau nak buat baik ni, nak bertaubat ni, tunggu tua ke, tunggu dah tak ada kerja ke, tunggu dah tak kuat ke, tunggu ataupun buat masa tengah kuat lagi, masih muda lagi. Sebenarnya buat masih muda, nak tunggu tua, kadang-kadang ada orang ni dia tunggu nantilah dulu, tunggu pencen. Tunggu pencen. Habis cukup genap dia pencen, dia sakit, tak boleh datang surau. Tengok Nabi SAW kata apa? Iza maradal abdu aw musafir, apabila seorang hamba dia sakit ataupun dia musafir, falahu ajru ma ya'malu muqiman solihan, maka baginya itu dia akan dapat ganjaran sebagaimana dia mukim ataupun waktu dia sehat. Maknanya kita tengok betul-betul hadis ni, orang yang memang selalu buat kebaikan, hari-hari dia memang pergi surau, tiap-tiap waktu dia pergi surau, pergi balik, tiba-tiba dia sakit. Nabi SAW kata apa? Iza maradul abdu, kalau hamba ni dia sakit, maka dia akan dapat ganjaran sebagaimana dia buat hari-hari sebelum ni. Habis kalau sebelum ni memang dia nak tunggu sampai pencen baru dia nak buat amal, tiba-tiba tak sempat, dah sakit, tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak, mulut separuh je gerak. Suruh anaknya, hantar pergi masjid, sampai masjid kena balik. Ni sakit ni, bahaya ni, balik. Masjid tak terima, amal pun Allah tak terima. Jadi kalau dah biasa buat, tiba-tiba sakit, tak payah pergi masjid, duduk rumah aja, automatik dia dapat seolah-olah macam pergi masjid, pahala. Waktu asar, kebiasaannya zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dia sentiasa pergi masjid. Kali ini dia tak boleh pergi, sakit, tak boleh bergerak, tak dapat pergi. Kadang-kadang orang kata, ya Allah, rindunya nak pergi masjid, ya Allah, pahalanya tak dapatlah 27 sembahyang kat rumah, sabar, sakit. Tak. Sebenarnya kalau dia dah memang maintain ataupun rutin dia sebelum ini sentiasa datang, tiba-tiba dia tak dapat datang, dia duduk rumah pun, dia sembahyang kat rumah pun, dia tetap dapat 27. Sebab itulah kena buat masa sihat. Buat masa sakit tak sempat. Yang paling best biasanya kalau orang yang dah pencen ni, tiba-tiba time-time pencen tu lah nak jaga cucu. Tak dapat juga pergi masjid. Dah itu kebiasaannya. Dah isyak 8, lagi 1 minit. InsyaAllah. Jadi sampai sini saja. Wallahu a'lam bissawab. Aku lupa. Saya habiskan sikit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna 'abiduk wa nu'abidik wa nu'ima'ik nawasina biyadik mahdi fina hukmu 'adl fina qada'un nas'aluka Allahumma bi kulli ismin hulak sammaita bi nafsika aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa anta ja'al haditsun nabiy sallallahu alaihi wasallam rabi'a qulubina wa nur
sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba hummina wa humumina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.